What happens if someone dies during their tour? A waiver won't mean anything. We have had one heart attack, for real. 7 years ago, we had a heart attack. That was good stuff. Please let me out! Assalamualaikum, selamat datang ke Amris TV. Okey, untuk video kali ni kita nak bahaskan tentang topik yang korang sendiri request dekat aku, iaitu McMe Manor Haunted House. So korang sendiri dah tengok setup aku macam ni. Kalau ada mic kat depan aku ni, maksudnya kita akan bahaskan tentang isu-isu yang agak serius lah kan. So ya, aku pun tak nak intro panjang-panjang, jom kita start. McMe Manor, rumah hantu ni diasaskan oleh seorang bekas tentera laut yang bernama Russ McMe. Okey, cerita dia macam ni. Russ McMe ni waktu tu dia nampak orang awam ataupun orang ramai ni sanggup buat apa sahaja demi duit. Waktu tu memang krisis duit lah kan. So bermulalah dia punya idea gila dia. Contoh situasi dia macam ni lah. Apa kata kita buat survival game, yang mana kalau orang tu berjaya bertahan 8 hingga 10 jam, dia akan mendapat ganjaran sebanyak $20,000 dan dinamakan McMe Manor Haunted House. Rumah McMe Manor ni ada dekat San Diego, California. Tapi bukan senang ya kalau korang nak join survival game ni, sebab dia ada peringkat by peringkat, stage by stage lah sebelum korang layak untuk masuk betul-betul dalam permainan tu. So stage yang pertama adalah pendaftaran lah. So korang kena email ke Russ McMe ni yang menyatakan korang nak join semua benda ni, and then McMe ni akan suruh korang sediakan beberapa borang yang dia minta lah. So korang kena sediakan dan email ke Russ McMe ni. You need to have a passport, a letter from your doctor, medically and psychologically, saying you're good to go. Need to be screened, a lot of screening, a background check, just to name a few things. So get ready. There's a reason why. And yeah, don't do it. Like I tell everybody, say it with me, 1, 2, 3, you really don't want to do this. Dan stage yang kedua, dalam ramai-ramai tu, kalau korang terpilih, Russ McMe tu sendiri yang akan call korang dan tanyakan korang betul ke nak join. Ini bukan paksaan, kena rela hati nak datang. Dia cakap awal-awal lah, ini bukan paksaan, korang sendiri yang nak datang. Korang terima ke tak, nak join, betul-betul nak join ke tak. So kalau korang kata ya, dia terus brief korang, terus bagi tahu korang apa prosedur-prosedur yang korang akan lalui nanti. So lepas tu dia akan tanya korang, korang ni ada penyakit ke, korang ni ada fobia something ke. Lepas tu dia akan tanya apa benda yang korang paling takut sekali dalam hidup korang ni. Sama ada binatang ke, apa-apa je lah. Sebab apa dia tanya benda-benda tu? Apa sakit korang, apa fobia korang, apa benda yang korang paling takut. Sebab dia nak betul-betul get ready supaya nanti bila korang masuk, dia nak betul-betul korang ni terseksa, menderita trauma kat dalam tu. I'm begging you, please let me go home. Please let me go home. I'm begging you, I can't This one's mine. do You're not this. going anywhere. Tak habis lagi tu, lepas dia brief semua tu, and then lepas dia dah terangkan semua prosedur-prosedur yang korang akan lalui ni, dan korang setuju, korang akan terus pergi ke stage yang ketiga. Dia akan bagi korang borang untuk korang isi sebanyak 40 page. Dalam dokumen tu semua dia bagi soalan yang pelik-pelik lah, macam tak terfikir di akal lah akan ada orang tanya benda-benda macam ni. Contoh soalan dia, adakah korang setuju kalau tangan korang dihancurkan dengan alat berat? Dan antara soalan-soalan dia lagi, adakah korang setuju bila mana korang melangkah je ke dalam McMe Manor, korang tidak dibenarkan berhenti sehinggalah korang dapati luka yang serius pada bahagian tubuh ataupun mental korang. Let her read. Extremely physical, and the participants may very well leave Bikini Manor with bumps, bruises, cuts, or other You're gonna possible read injuries, including possible broken bones. Participant may very well leave Bikini Manor with unintentional emotional distress
and psychological issues. The participant understands that it is never the intent of MM to cause myself and any type of psychological damage. Korang kena ingat je, benda-benda ni sebelum event dia dah bagi dokumen untuk korang sign, untuk korang isi, korang setuju ke tak. Maksudnya kalau korang setuju dengan terms and condition dia ni, maksudnya korang sendiri yang suka rela masuk. So kalau korang ada aduan ke apa benda, dah ada dokumen bertulis. So dia ada bukti kukuh yang korang sendiri benarkan dia buat apa-apa dekat atas diri korang demi $20,000. Korang sanggup? Andai katalah time tu korang betul-betul terdesak nakkan duit kan, tak kisahlah benda semua. Aku setuju je lah kan dengan terms and condition McCamey Manor ni, walaupun merepek, aku setujulah demi $20,000. Belum sempat korang ready, dia akan tutup mulut korang dan balut kepala korang dan dibawa ke satu tempat. Dan bila je korang berhenti, dibukakan sarung kepala tu, bermulalah penyiksaan korang. Korang jalan je dekat setiap tempat, memang korang akan kena dera lah. Memang korang akan kena tendang, kena pukul, kena cekik. Sampai kan ada yang cerita diorang sampai kena masuk dalam sangkar. Memang kena torture gila-gila. Memang diorang mandi darah lah time tu, lencun dengan darah. Dan ada lagi yang bercerita bekas-bekas yang pernah join McCamey Manor punya event ni lah, survival game ni. Dia kata ada satu tempat ni korang akan dibagi makan daging mentah, dipaksa sedut karbon dioksida sampai korang sesak nafas. Yang paling teruk dikatakan oleh mangsa-mangsa ataupun peserta-peserta survival game McCamey Manor ni, ada satu tempat ni korang akan dipaksa masuk oleh staff McCamey Manor ni ke dalam satu sangkar yang penuh dengan benda-benda ataupun haiwan-haiwan yang korang fobia tadi, yang korang dah cakap awal tadi, yang korang fobia tu, dia akan masukkan dalam sangkar tu dan korang akan dipaksa masuk dalam sangkar tu. Sebelum apa aku nak tanya korang, sepanjang aku cerita tadi, korang memang masuk je, memang korang kena dera, kena pukul, kena torture, lepas tu dimasukkan lagi, dipaksa makan benda mentah, dipaksa hidup karbon dioksida, lepas tu dimasukkan dalam sangkar benda-benda yang korang fobia semua tadi tu. Agak-agak korang boleh bertahan ke selama 8 hingga 10 jam? Korang rasa possible ke untuk korang bertahan benda-benda tu selama 8 hingga 10 jam demi RM20,000? Korang rasa possible ke? Mungkin sekarang ni korang fikir, mungkin aku boleh kan demi $20,000. Tapi korang bayangkanlah, orang-orang yang masuk, yang join survival game McCamey Manor ni, aku rasa benda sama juga. Diorang ada krisis duit, diorang memang betul-betul nak duit, dan diorang rasa macam aku boleh buat ni, aku boleh buat. Tahan 8 hingga 10 jam je, mungkin tak lama mana pun, dalam sehari je aku kena tunggu kan. Mungkin boleh kot. Masuk-masuk je. Korang tahu tak, sepanjang program survival game McCamey Manor ni, tak ada satu peserta pun yang sampai ke level yang akhir. Means tak ada siapa yang dapat bertahan sehingga 8 hingga 10 jam tu. Semua berhenti setengah jalan, menyerah, give up, dengan badan yang penuh dengan luka, dengan trauma yang sangat teruk. Duit tak dapat, sakit dan trauma yang korang dapat. Anything else you want to say to anybody out there in TV land? Look at me. It's not fun. It's no fun. You're just beat, aren't you? And nothing even happened. You didn't do anything. Sebab benda ni bukan kontroversi, benda ni bukan konspirasi. Sebab cerita-cerita ni memang diceritakan oleh peserta-peserta McCamey Manor tu sendiri. Memang bukan cerita urban legend ke apa. Benda-benda ni memang experience peserta-peserta tu sendiri. Tak adalah peserta-peserta tu mati dalam tu ke apa. Tak. Memang diorang kata diorang ditorture dalam tu. Memang diorang balik dengan trauma, dengan depressed, macam-macam lah jadi bila diorang habis je main game tu. Ada satu lagi benda yang aku nak tambah. Dikatakan staff Russ McCamey ni yang bekerja dekat McCamey Manor Haunted House ni, semuanya bekas-bekas banduan ataupun bekas-bekas penjenayah. So kat situ memang diorang boleh relate lah kenapa staff-staff dia ni memang tak bagi mercy, no mercy langsung, tak bagi belas kasihan langsung dekat peserta-peserta. Kau fikirlah, korang buat program $20,000 tu banyak kot. Takkan korang nak bagi senang-senang je kat peserta kan. Memang korang akan kena torture gila-gila lah dalam tu. Disebabkan Russ McCamey buat idea gila yang macam ni, ramailah yang gelarkan dia psychopath, gila.
Satu lagi, disebabkan diorang punya program ni dengar bunyi mesin, bunyi jeritan-jeritan ni, buatkan jiran-jiran kawasan tu tak selesa tau. Macam terdisturb lah dengan benda tu. Macam scary, menyeramkan kan, macam terganggu lah. So diorang pakat-pakat buat petition supaya McCamey Manor Haunted House ni ditutup. Dipendekkan cerita, pada tahun 2020 secara rasminya McCamey Manor Haunted House ni ditutup, officially close pada tahun 2020. Tapi yang peliknya kan, walaupun dia dah bagi tahu officially tutup pada tahun 2020, tapi kalau korang search Google website McCamey Manor tu, still ada keluar macam korang nak sertai, korang nak join McCamey Manor Haunted House. Aku tak tahu itu legit ke atau scam ke. Kalau betul-betul tu legit, maksudnya diorang sekarang ni bergerak secara senyap tanpa pengetahuan siapa-siapa. Sebab aku baru-baru ni ada check website tu, ada lagi, means ada lagi recruit yang diorang nak ambil. Aku tak tahulah kan, sebab aku just buat kajian je. Aku jumpa benda tu and ya, siapa berminat bolehlah check it out dia punya website. Aku just bagi tahu je. Inilah tahu ada yang terdesak sangat kan, tengah kita pun tengah krisis sekarang ni, terdesak. $20,000 kalau convert ke MYR tu banyak tu. Serius banyak. Kali je lah 4 atau 5, banyak tu. So itulah dia isu-isu ataupun kes, ataupun boleh cakap dia punya kisah McCamey Manor Haunted House ni. Aku tak boleh lah cerita detail kan. Kalau korang masuk dalam tu, apa je yang korang kena, apa je yang korang kena dera, apa je yang korang kena torture dalam tu kan. Aku rasa korang sendiri boleh pergi ke YouTube McCamey Manor. Harapnya tak kena take down lagi lah dia punya video-video tu. Aku rasa ada lagi tu. Kalau korang Google ada lagi video-video dia, korang boleh check. Aku tak boleh nak tunjuk kat sini sebab memang menyalahi community guideline. So aku pun nak selamatkan diri aku. Korang boleh check, korang boleh Google, korang boleh kaji sendiri apa benda je yang diorang buat kat dalam tu. Sebab benda ni bukan hoax, benda ni bukan urban legend, benda ni memang betul real, bukan kontroversi, bukan sekadar konspirasi. So ini betul-betul terjadi. Memang dia dah tutup pada tahun 2020. Aku tak tahulah, kalau dia orang betul-betul gerak secara senyap, bolehlah jadi Squid Game in real life. Inilah dia Squid Game in real life. So itulah dia topik kita kali ni. Macam mana, apa pendapat korang? Korang boleh tinggalkan pendapat korang dekat ruang komen dekat bawah sana. So ada lagi ke cerita-cerita yang best nak aku bahaskan, nak aku ceritakan dekat korang? So kalau korang dah nampak aku punya setup macam ni, maksudnya ada kisah misteri, ada kisah pembunuhan, ada kisah, means aku buka satu topik besar untuk kita bahaskan. Itulah basically kan. So yang macam setup biasa tu, korang tahulah aku selalu buat macam top 5 punya kejadian ke, top 5 punya hantu ke. Itu setup biasalah kan. Ya, aku nak variasikan lagi aku punya konten, aku punya setup. Tak adalah bosan satu tempat je kan aku bercerita. So kat sini nampaklah variety dia sikit. Okay lah, aku tak nak bel-bel macam-macam yang korang muka tengok tempat ni. So yeah, as always, I love you guys. See you in the next video. Bye.